4 hari lagi seluruh rakyat Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-57 dan Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta diangkat menjadi tema ataupun premis sambutan kemerdekaan tahun ini, Norzi. Jika generasi terdahulu berkorban harta dan nyawa demi mencapai kemerdekaan, tanggungjawab kita sekarang pula adalah untuk mempertahankannya. Dan apabila kita berbicara mengenai penghayatan serta semangat patriotisme, Saiful, agaknya apakah yang menjadi pengukur ketaatsetiaan kita kepada negara, terutamanya di kalangan generasi muda? Ya, persoalan yang begitu menarik sekali dan yang paling penting bagaimana pula generasi muda boleh mengisi kemerdekaan dengan sumbangan yang bermakna. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Saiful Nizam Ismail dan juga rakan setugas cantik orangnya Norzi Pak Wonci. Terima kasih. Dan bersama kita juga pada malam ini ialah Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia yang juga merupakan pesyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Profesor Madya Dr. Syam Rahayu juga merupakan seorang pakar sebenarnya perlembagaan. Bukan main-main. Betul, bukan main-main. Dan kita juga ada seorang anak muda yang membuatkan saya malu sebab di usia yang sangat muda ni penuh dengan ilmu ni. Saya pun. Kita ada saudara Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Fellow Putra Business School. Beliau juga naib pengerusi di Himpunan Keilmuan Muslim ataupun Hakim, sebuah NGO, dan seorang blogger yang aktif di alam cyber. Selamat datang kepada kedua-duanya. Dan baiklah, kalau kita dapat buka gelanggang soal jawab kita pada malam ini, saya nak bertanyakan kepada kedua-dua panel. Kita mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Prof, saban tahun kalau diiktiraf perkataan paling popular lah tahun tu, terutamanya bulan Ogos itu adalah patriotisme itu sendiri. Kalau dapat diperincikan di sini, apakah sebenarnya semangat patriotisme itu? Pertama, ciri-cirinya, dan cukupkah ataupun adakah enough sekadar kita mengatakan bahawa semangat kita dia ada semangat patriotisme? Tapi bagaimana untuk menterjemahkan semangat patriotisme itu, sama dari segi perbuatan atau hanya mengucapkannya sahaja? Silakan, Prof. Terima kasih, Saiful, Norzi, saudara Wan Faisal. Memang kita lihat kalau bulan Ogos, bulan Merdeka ini, patriotisme itulah perkara utama, perkataan utama lah. Macam kalau kita kata kalau undi inilah perkataan yang paling popular pada bulan Ogos ni. Yeah. Tapi kadang-kadang saya juga berasa ragu, adakah kita ni sebenarnya faham apa patriotisme itu? Patria maksud dia tanah air. Ya, jadi dalam situ, atau ibu pertiwi lah dalam bahasa yang agak klasik untuk orang muda, jarang pakai kan, ibu pertiwiku dah. Jadi tanah airku. Jadi antara perkara yang kita perlu ambil perhatian, kita menyebut perkataan patriotisme ni, sama juga dalam perkara-perkara lain pun. Kalau sekadar mengucapnya dengan bibir, ya, macam kata tanam tebu tepi bibir lah, jemput je patriotisme. Tapi apakah sebenarnya yang patriotisme itu? Ia hendaklah dilakukan dengan bukan sahaja dengan sebutan, tapi dalam jiwa dan raga, dalam nadi dan saraf, mengalir dalam darah. Ya, itu semua itu mesti ada dalam jiwa kita. Sebabnya dia tidak akan menjadi realiti, tidak dapat dimanifestasikan hanya kerana menyebut saya berjiwa patriotisme, tetapi dalam darahnya tidak ada perasaan patriotisme itu. Dan seterusnya dalam perbuatan juga, umpama mengibarkan bendera, menyanyikan lagu negaraku dengan semangatnya. So, itu menunjukkan antara ciri-ciri yang secara perbuatannya melakukan mempunyai semangat patriotisme itu. Jadi saya sebut beberapa istilah, beberapa perkara lah, mungkin saudara Wan Faisal pun kita huraikan sama-sama mengenai ciri-ciri apa, mengenai apakah ciri-ciri yang menunjukkan kita ini mempunyai semangat patriotisme. Pertama, taat setia. Yeah. Ini yang utamanya, taat setia dalam apa juga keadaan pun, loyalty, kesetiaan kita kepada tanah air, kepada bumi ini, kepada Malaysia ini adalah satu cara untuk kita memanifestasikan patriotisme itu. Apakah yang taat setia itu? Walau huduh, walau buruk, itulah tanah air tumpah darahku. Itulah yang ada dalam semangat patriotisme. Dan keduanya, berbangga dengan pencapaian negara. Maknanya apa sahaja kebaikan ataupun kemenangan yang negara kita buat, ataupun sumbangan negara kepada dunia, dan kita bangga dengan pencapaian negara tu. Sekarang ni kita lihat kebanyakan kita lihat kemenangan dalam sukan di peringkat antarabangsa menunjukkan kita
menjadikan kita girang, gembira dan rasa sangat bangga dengan Malaysia. Itu antara ciri-ciri patriotisme lah. Saya sebut dua baru, kita simpan lah. Kita ada lagi beberapa ciri ya. Yang paling dua lah yang saya sebut tu ya. Pertama, taat setia, dan banyak bentuklah cara kita menunjukkan taat setia. Kalau pasukan keselamatan tumpahnya darah, hilang dan melayangnya nyawa, meninggalkan keluarga tercinta untuk negara kan. Itu antara taat setianya. Dan tak kala kita negara bersedih dengan sesuatu tragedi dan kita bersatu sebagai satu bangsa, adakah itu patriotisme juga? Itu juga satu patriotisme. Maknanya sebarang musibah yang kita lihat dalam peristiwa MH370, saya sebenarnya sedih nak sebut. Tapi itu peristiwa sedih yang kita bersama dengan negara. Yang peristiwa ialah yang berlaku yang baru-baru ini tidak saya rasa tidak ada rakyat Malaysia yang tidak sedih dengan apa yang berlaku kepada negara kita dalam tahun 2014 ni kan. Jadi ia sangat mencabarlah patriotisme, dan ini adakah kita perlu menunggu musibah baru kita mahu menunjukkan patriotisme? Ya, itu persoalan yang boleh kita rungkai lagi selepas ini. Dan saudara Wan Faisal sendiri selaku golongan muda daripada saya, muda daripada Norzi. Jadi bagaimana anda sebenarnya menterjemahkan istilah patriotisme itu? Sebab kalau dulu kita tahu macam Prof katakan tadi, ciri-cirinya tak setia, pergi berperang dan sebagainya. Di zaman kita, di zaman anda sendiri pun tidak ada lagi perkara-perkara sedemikian. Jadi bagaimana menterjemahkan patriotisme itu dari kacamata golongan X dan juga Y ini sebenarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya mungkin saya tidak mewakili norma golongan ataupun generasi Y dan X, tapi bagi saya seharusnya anak muda, golongan muda yang sudah jauh sedikit daripada sejarah asal usul penumbuhan negara kita yang baru berumur 57 tahun ini, instead of celebrate, we should also celebrate. Ataupun saya daripada menyambut, kita harus berfikir, celebrate, memikirkan persoalan dipanggil patriotisme ini. Bila kita ingin memikirkan di peringkat anak muda, tidak lari daripada yang harus kita fahami ialah sejarah penubuhan asal-usul negara ini, dan juga sejarah peradaban yang melingkari dan yang menjadi dasar dan asas kepada identiti masyarakat kita yang ada pada hari ini. Jadi itu yang saya rasa antara perkara yang harus kita, anak muda khususnya, renung-renungkan. Kita dah banyak program-program yang berbentuk sambutan, hiburan. Alhamdulillah bagus, kita boleh menaikkan rasa semangat patriotisme, tapi itu tidak menjadikannya berbekas dalam hati nurani anak-anak muda. Kerana ianya bukan ilmu. Jadi untuk patriotisme ini betul-betul tertanam dalam diri anak muda, saya fikir perlu ada satu program ataupun rencana baik pihak kerajaan maupun bukan kerajaan untuk meningkatkan kefahaman anak muda berkenaan perlembagaan contohnya, berkenaan dengan institusi kesultanan contohnya, berkenaan dengan sejarah tamadun Melayu, tamadun Cina dan India yang sama-sama kita pernah rasai suatu masa dahulu ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Semua itu walaupun jauh tetapi memberi, orang kata, titipan yang mengikat kita sampai sekarang. That is patriotism in the eye of young men like me. Yang saya rasa mungkin kurang di kalangan anak muda, tapi boleh kita benihkan, boleh kita tanam dan pupuk agar ianya tidak sekadar perasaan tapi kefahaman. Ya. Tanam pupuk selalunya di peringkat sekolah sebenarnya. Kita dah mula dengan mata pelajaran sejarah, tapi rata-rata yang kita dengar pelajar merungut sebab mata pelajaran sejarah itu sangat membosankan. Kerana itu sekadar satu mata pelajaran yang perlu dihafal dari segi tarikhnya, dari segi kronologi ataupun turutan peristiwa yang berlaku. Jadi bagaimana ini harus diubah? Bagaimana kerajaan harus sedar yang ini, aspek ini memainkan peranan yang sangat penting dari peringkat awal lagi seseorang individu ataupun warga negara. Saya sambung kita yang Wan Faisal sebut tadi mengenai ilmu. Jadi di sini yang pentingnya ialah kita hendaklah mengetahui apa yang kita buat. Maksudnya bila kita sebut patriotisme, kita faham apa itu patriotisme, dan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu boleh membantu kesedarannya. Sebab patriotisme ini satu nilai, is a virtue, satu nilai. Nilai ni kita tidak boleh ukur seumpama kita mengajar matematik atau kursus kejuruteraan ke apa. Benda kita tak boleh nilai. Jadi benda tu perasaan itu, kemoralan itu, perasaan moral itu atau virtues itu datang diserap dalam hati itu.
Jadi adakah dia boleh dibentuk dengan kurikulum-kurikulum tertentu di peringkat sekolah atau di peringkat sekolah? Itu boleh membantu. Maksudnya secara tidak langsung, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu kita angkat tangan mengangkat rukun negara. Saya tidak tahu ada lagi ke di sekolah rendah, di sekolah menengah. Tapi anak saya cakap belum, tak ada dah di sekolah dia menghafal rukun negara itu. Jadi itu walaupun mereka kadang-kadang kanak-kanak ini belum faham apa itu rukun negara, tetapi disebabkan menanam atau memupuk tadi dan seterusnya, membaca, menyubur dan menyegarkan, itu perlu dilakukan di peringkat awal. Saya fikir kita sudah mempunyai persoalan-persoalan tentang itu. Adakah kita telah membuat yang secukupnya, yang sepenuhnya untuk memperkasa perasaan ataupun semangat nilai patriotisme itu? Saya nak sambung sikit bila kita sebut mengenai sejarah ni. Antara sifat-sifat yang soalan pertama tadi, antara sifat-sifat atau kriteria patriotisme itu kehendak untuk memelihara sejarah, nilai sejarah, memahami sejarah dalam konteks kemerdekaan kita. Dan seterusnya menjaga ciri-ciri bangsa. Kalau bangsa kita itu ada setiap bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu. Jadi untuk kita mencintai bangsa kita, kita mengenali ciri-ciri bangsa itu, mengekalkan adat budaya. Maknanya kita sebut juga perkataan lain iaitu jati diri. Ya, jati diri. Jati diri maknanya kita mempunyai X factor, ya. Mudah kata X factor. Faktor yang tidak ada pada orang lain tapi ada pada kita, yang kita hargai faktor itu. Contoh kan kita ada nilai-nilai kebudayaannya, kita ada sejarah-sejarah heritage-nya. Jadi kita kekalkan itu juga boleh membangkitkan semangat patriotisme. So pengekalan identiti ini menjadi satu elemen penting untuk patriotisme, dan kita pupuklah dari masa ke semasa, sama ada dari pihak menggunakan kurikulum tertentu atau juga secara tidak formal dalam pendidikan. Kalau nak ditambah, Faisal? Ya, mengenai pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran sejarah di sekolah, saya rasa mungkin penambahbaikan boleh dilakukan, dikata kita tambah lagi isi-isi yang berkaitan dengan history of ideas, sejarah idea-idea yang melatari negara bangsa kita ataupun peradaban kita. Seperti contoh, mungkin kurang diketengahkan dalam buku teks sejarah ialah sesuatu yang bersifat tentang budaya orang Melayu, budaya orang Cina, budaya orang India. Pemikir-pemikir Melayu yang agung dahulu seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang telah menulis pelbagai jenis persuratan Melayu yang cukup tinggi nilainya, yang mampu bersaing, yang membicarakan tajuk-tajuk yang tinggi seperti Immanuel Kant di Eropah pada abad ke-17-18, yang menunjukkan bahawasanya orang Melayu, orang asal di tanah air kita ini sudah punya peradaban. Jadi bila anak-anak kita belajar sejarah, mereka mengenali makna diri, jati diri bangsa-bangsa yang ada di Malaysia ini, kita tidak akan rasa kecil ataupun rasa kerdil dengan bangsa-bangsa yang lain telah lama wujud seperti Amerika, bangsa-bangsa Eropah di Jerman dan sebagainya. Kerana mereka ini satu tamadun yang besar, yang lama. They have been with us for about 1,000 years. Mereka dah lalui berbagai jenis episod sejarah peperangan dan sebagainya yang mencorakkan pemikiran budaya itu sendiri. Jadi kita sebagai bangsa yang lama juga tapi yang negara bangsa yang baru umur 57 tahun, saya rasa banyak yang perlu kita gali lagi daripada sumber sejarah yang bersifat idea itu, yang bersifat ilmiah itu. Berbanding dengan sejarah politik semata-mata, sejarah yang bersifat fakta runcitan. Yang kita ingin tekankan untuk membina kefahaman, membina karakter, membina jati diri, perlu kita pasakkan mata pelajaran sejarah itu pada hal-hal yang bersifat idea, yang bersifat sejarah, walaupun abstrak sedikit, tetapi sekurang-kurangnya saya rasa ianya ada wow factor kepada anak-anak muda yang sekarang ini agak inkuisitif. Untuk kita nak cari maklumat di internet tu sangat mudah. Hanya Google saja. Zaman saya sekolah tu tak ada pun Google lagi. Nak buat assignment pun kena rujuk buku teks yang agak terbatas mungkin. Jadi untuk kita pastikan, saya lihat dalam negara kita pada hari ini pun banyak sejarah-sejarah alternatif yang ditulis oleh pihak-pihak tertentu untuk yang membawa naratif yang berbeza dengan apa yang diajar dalam buku teks sejarah. Jadi pihak kerajaan harus berwaspada dan juga harus cepat dan tangkas dalam menilai naratif-naratif yang agak
berbeza dengan apa yang kita pertahankan selama hari ini agar ianya tidak mengelirukan anak muda yang belajar sejarah. Jadi perlu ada memperluaskan skop pelajaran sejarah itu bukan sahaja pada sejarah politik tapi sejarah idea yang melatari peradaban kita dan negara kita. Kita bercakap tentang internet, alam cyber yang sekarang ni borderless, tanpa persempadanan dan agak sukar untuk mengawal pemikiran anak-anak muda sekarang ni ya. Jadi bila kita bercakap perkara-perkara macam tu, macam saudara Faisal, Wan Faisal sendiri seorang yang giat membaca naratif-naratif mengenai Islam dan juga ketamadunan Barat dan sebagainya. Bagaimana saudara melihat pengaruh-pengaruh daripada popular culture sebegini mungkin lebih mempengaruhi pemikiran anak-anak muda yang inginkan hak asasi, hak kebebasan dan sebagainya? Dan adakah satu cara untuk kita mengawal keadaan ini daripada menjadi di luar kawalan? Sebenarnya kawalan berbentuk perundangan, berbentuk peraturan agak sukar. Kerana memang kita sedang hidup dalam satu yang diistilahkan global village ataupun borderless world. Ini semua satu cokan kata yang bersifat globalisasi yang memang melatari ekonomi kita, budaya kita, politik kita. Kita bukan satu masyarakat yang tertutup. Itu tidak dapat dinafikan. Jadi saya rasa cara yang paling mujarab untuk kita memastikan anasir-anasir negatif ini daripada mempengaruhi anak-anak muda kita ialah dengan mendidik mereka dengan cara dan manhaj yang betul, dengan silibus yang betul berkenaan dengan statecraft, tentang cara-cara mentadbir negara, tentang cara-cara proses politik itu berjalan, terutamanya berkenaan dengan institusi sultan dan raja kita. Kerana pada hari ini saya lihat ini antara banyak dicabar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di luar sana untuk kepentingan politik mereka. Jadi saya rasa hal ini harus diterangkan. Mungkin yang saya nampak anak muda kecewa, macam saya dulu pernah kecewa juga, kenapa asyik kena faham sejarah politik. Mungkin kerana kita anak muda tidak diberi penerangan dan penafsiran yang lebih mendalam dan lebih jelas tentang perkaitannya dengan agama khususnya, tentang sejarah muafakat antara bangsa-bangsa yang ada di sini. Contohnya. Jadi hal-hal ini tidak diterangkan dengan jelas. Kabur sedikit. Jadi we should come clean. Call it a spade a spade. Itu saya rasa harus diterangkan dalam sejarah oleh pemimpin kita agar Malaysia ni benar-benar faham kita berdiri atas apa sebenarnya. Kita ni kalau kita kata betul kita demokrasi, at the same time kita ada constitutional monarchy. So which kan? Jadi saya nampak sebenarnya tidak ada konflik. Dah dijelaskan di sini, raja-raja kita dah lama jadi tuan pada tanah Melayu ini di negara kita. Even they are considered as the rulers of the people. Jadi hal-hal sebegini harus dijelaskan dengan betul agar tidak berlaku penafsiran yang bersifat ganjil, yang janggal, yang melawan arus, yang telah mana tok nenek kita dahulu, orang-orang dahulu, forefathers kita dahulu yang membentuk negara bangsa dah bersepakat. Kita akan bersetuju tentang artikel 153, tentang artikel 11 dan sebagainya itu. Jadi hal-hal ini kalau anak muda faham berdasarkan ilmu yang betul, tidak akan berbangkit persoalan kekeliruan atau cabar-mencabar dengan otoriti itu kerajaan. Baiklah, kita nak tanyakan pelbagai lagi perspektif bagaimana patriotisme itu boleh diangkat menjadi jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Apapun kita mencerehat seketika, teruskan bersama kami dalam soal jawab semuanya selepas ini.
Bertemu kembali dalam soal jawab. Malam ini cukup istimewa, kita membincangkan bagaimana untuk mengembalikan semangat patriotisme di kalangan generasi muda yang mungkin tak melalui perik jerih yang dilalui oleh mereka yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Jadi kita bersama Prof Madya, Dr Syam Rahayu dan juga saudara Wan Faisal. Kita nak mulakan dengan Prof. Untuk kali ini. Terlebih dahulu, kalau dapat saya tanyakan kepada Prof, bolehkah kita katakan patriotisme ataupun semangat nasionalisme itu subjektif sebenarnya bagi setiap individu? Macam saya lain, Nozi fahaman dia lain. Macam saya kalau bangun dengan lagu negara aku berdiri, Nozi cakap tak perlulah berdiri. Saya pun ada semangat nasionalisme. So jadi bagaimana Prof mentafsirkannya? Kadang-kadang dari peringkat falsafah lah, dalam perbincangan falsafah, memang dia adalah sesuatu yang subjektif. Tetapi setiap perkara yang subjektif itu mesti ada rukun dia. Ada pillars. Maknanya yang tidak boleh dilenturkan, yang tidak boleh dicairkan. Jadi semangat patriotisme juga begitu. Dalam semua perkara itu adalah abstrak. Jadi bagaimana apa yang kita sebut tadi mengenai moral, apa yang dikatakan patriotisme itu moral, mungkin tidak moral, mungkin bermoral pada orang lain, itu soalan perkara yang sangat subjektif. Tapi dalam konteks patriotisme ini ada perkara-perkara yang menjadi teras, menjadi tiang, menjadi tonggak kepada patriotisme itu. Pokoknya ialah mencintai negara. Jadi apa yang boleh mencintai negara, yang pentingnya ialah kesetiaan itu. Maknanya tidak ada pihak yang boleh menafikan kesetiaan itu adalah sebahagian daripada patriotisme. Jadi tadi saudara Saiful sebut mengenai patriotisme dengan nasionalisme. Kalau dahulu popularnya terminologi nasionalisme ni untuk mencapai kemerdekaan, berjuang sampai darah, sampai mati pun untuk negara, kan. Jadi ada juga elemen-elemen persamaan antara patriotisme dengan nasionalisme itu. Tapi kita lebih kepada, setelah merdeka ini, lebih kepada semangat patriotisme lah. Jadi individu itu dan individu yang lain, setiap warga, kita merujuk kepada warga Malaysia ini, mesti mempunyai satu atau mempunyai sikap yang sama, beberapa perkara tunggak, perkara asas kepada patriotisme. Kesetiaan kepada negara itu tidak ada orang yang boleh nafikan, ia adalah sebahagian daripada atau satu perkara penting untuk patriotisme ini. Dan keduanya, dua unsur, iaitu individu, warga dan juga pihak berautoriti, iaitu kerajaan. Kedua-duanya juga mestilah mempunyai semangat patriotisme. Kalau kita kata warganya sahaja mempunyai semangat patriotisme tapi bukan pihak autoritinya, maka patriotisme itu tidak akan terselah dan tidak akan diyakini dalam sesebuah negara itu. Jadi bila kita kata dari segi falsafahnya, ia adalah substantif, ia adalah subjektif, ia adalah sesuatu yang mempunyai pelbagai fahaman, tetapi ada perkara-perkara yang saya sebut, contoh kesetiaan tadi menjadi tunggak asas, tapi ia segalanya merujuk kepada a perfect devotion to the state. Maknanya untuk negara itu kita penyerahan yang sepenuhnya kepada negara. Jadi tak boleh nak kata kita berbeza patriotismenya, kita berbeza dalam konteks menyerahkan jiwa dan raga kepada negara. Semua warga negara dan juga pihak berautoriti mesti melakukan itu. Okey, saudara Wan Faisal, kalau kita lihat dari segi mungkin pandangan anak-anak generasi sekarang, mungkin generasi terdahulu kebanyakannya jenis yang menerima dan tahap kepatuhan tu lebih tinggi daripada norma, ya. Tapi bagi anak-anak muda, mereka mungkin akan kata kalau patriotisme itu ditafsirkan sebagai kepatuhan kepada undang-undang yang telah dibuat oleh kerajaan, tapi bagaimana pula dari segi perseimbangan? Apa pula peranan kerajaan kepada anak generasi muda ini? Mungkin ideal anak muda itu tidak selari dengan kerajaan, jadi bagaimana kita nak tafsirkan apa persepadanan kepada patriotisme anak muda itu dan sebaliknya bagi kerajaan pula? Macam mana? Ya, ini persoalan yang sensitif dan juga saya rasa memang harus direnungi oleh pihak kerajaan secara serius. Sebab saya lihat apa yang ada pada hari ini yang ada dalam struktur kerajaan kita pada hari ini mungkin kurang perwakilan anak muda dalam urusan pentadbiran negara. Maksudnya khususnya berkaitan dengan politik. Jadi kalau mana kerajaan tidak membuka ruang yang secukupnya, maksud saya bukan sekadar meraihkan tapi memberi ruang untuk partisipasi, involvement anak-anak muda dalam
pengaturcaraan negara, biarpun tidak di peringkat yang tertinggi, sekurang-kurangnya di peringkat yang dapat memberi sumbangan yang jelas kepada dasar pelaksanaan dasar negara, itu pun saya rasa cukup penting, kerana kerajaan pada hari ini mungkin boleh kita berhadapan dengan satu generasi yang diistilahkan generasi Y, is a new generation yang memang punya budaya dan nilai yang berbeza dengan apa yang dipegang oleh kerajaan yang rata-rata dipegang oleh golongan yang generasi yang sebelumnya. Jadi golongan yang berkuasa sekarang ini, pemimpin kita lahir daripada satu suasana yang berbeza dengan anak muda generasi saya. Jadi generasi saya tidak kenal apa itu 13 Mei. Tidak kenal apa itu contohnya krisis ekonomi tahun ujung awal 90-an, 1998, kami masih kecil ketika itu. Jadi perasaan negara dalam keadaan tersepit, negara diambang krisis itu tidak jelas di kalangan generasi saya. Jadi untuk kita bagi satu ruang agar anak muda dapat memahami sudut pandang kerajaan dan kerajaan sendiri dapat memahami sudut pandang anak muda, saya rasa perlu ada ruang dialog yang luas. Saya nampak ada inisiatif yang bagus seperti Parlimen Belia, tapi itu tidak nampak lagi secara konkret. Yang saya fikir kerajaan harus buka ruang lebih ialah saya rasa partisipasi dalam politik. Ya. Saya suka nak bertanyakan bila mana dikatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa kita belum lahir lagi itu. Tapi kalau kita tengok tahun lalu berlakunya peristiwa Lahad Datu, mana mengorbankan sebahagian ataupun ramai daripada kaki tangan atau kalangan pejuang-pejuang negara itu sendiri. Bagaimana ia memberi kesan khasnya pada golongan muda itu sendiri? Sekiranya kalau kita ambil 13 Mei memang kita tak lahir lagi. Tetapi tahun lalu negara telah membuktikan bagaimana kita perlu bersatu, Lahad Datu diserang dan sebagainya. Tahun ini MH370 Malaysia terus dihentam, MH17 juga tiada kesudahannya lagi. Jadi Wan Faisal ni bagaimana melihat perkara itu? Ya, saya lihat contoh berkenaan dengan kes di Lahad Datu satu contoh yang baik, saya rasa menjadikan satu naratif, satu cerita baru, jalan cerita baru untuk anak muda generasi saya untuk memahami betapa pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Tentang seperti hadis Nabi SAW berkaitan dengan frontiers, guarding the frontier, ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha, kata Nabi SAW. Mempertahankan frontiers atau sempadan kita di jalan Allah SWT adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi hal-hal sebegini kalau kita boleh ajar, boleh didik anak-anak muda betapa sebenarnya golongan tentera, polis yang bersenjata, pihak-pihak yang mempertahankan negara kita sebenarnya merupakan golongan yang Allah sendiri redha dan berkati usaha mereka, bukan sesuatu yang bersifat duniawi semata. Ada ganjaran akhirat. Jadi kalau mana anak muda faham berkenaan dengan kedaulatan negara berhubung dengan agama, yang sekarang ini kita lihat ramai anak muda begitu ingin memahami Islam secara syumul yang kita tekankan. Jadi ini salah satu kes yang dijadikan satu naratif yang baru, yang mana mungkin yang berbeza dengan dilalui oleh golongan ibu bapa saya ketika 13 Mei dan sebagainya. Jadi kalau Prof nak sambung ke ataupun kalau kita tengok dengan lebih jelas 13 Mei pastinya setiap kali saya balik kampung nenek tu akan bercerita bagaimana susahnya mereka. Tapi kalau kita sendiri berlakunya peristiwa Lahad Datu MH370 MH17, kita berdepan dengan pelbagai kaum Cina, Melayu dan India. Bagaimana kesepakatan itu sendiri dapat diterjemahkan? Kalau saya boleh mencelah juga Saiful, macam apa yang berlaku di Sabah tu di Sabah. Mungkin ada yang berfikiran ia berlaku exclusively di Sabah. Dan MH370 MH17 berlaku kepada sekumpulan orang yang kehilangan ahli keluarga. Walaupun kita turut merasai kesedihannya, impak dia mungkin kurang contohnya daripada penjajahan Jepun, penjajahan British di mana ia dirasai oleh satu negara. Jadi penjiwaan atau penghayatan kepada kemerdekaan itu berbeza. Kita tak ada lagi common denominator factor yang menyebabkan kita bangkit rasa patriotisme. Mungkin Prof boleh ulas sedikit. Saya fikir itu juga antara faktornya kenapa di samping apa yang kita telah bincang setakat ini dari segi penghayatan, dari segi ilmunya kan. Jadi persoalan kita tadi, adakah kita perlu menunggu musibah dahulu barulah kita mahu menyedari ataupun menyemarakkan semangat patriotisme itu. Di sini masalah kita ialah kadang-kadang saya tidak suka sebut bukan sahaja orang muda, orang yang lebih berumur seusia saya pun mungkin banyak lagi yang sudah leka dengan alam materialistik yang kita ada ini sebenarnya menyumbang sangat banyak kepada terhakisnya perasaan patriotisme itu. Jadi perasaan amalan hidup materialistik itu sesuatu yang sangat
membakar ataupun boleh mengenepikan perasaan patriotisme itu. Kita jadinya solusi yang kita ada ataupun penyelesaian kepada masalah ini bukan masalah kita tidak ada perkara yang boleh mencabar kita semua, bukan. Tapi bagi saya masalahnya ialah kesedaran, dan kita sebenarnya sedikit sebanyak telah tidak meletakkan patriotisme itu pada tempat yang benar ataupun pada tempat yang betul dalam keadaan kita memperbaiki ataupun menjejaki kemerdekaan ini. Maksudnya patriotisme itu sentiasa adalah satu proses dan tidak boleh terhenti, dan proses itu dari masa ke semasa semakin besar cabaran, semakin kuat proses itu kita lakukan. Maknanya modus operandi untuk melebihkan semangat patriotisme itu tidak perlu kita menunggu musibah yang kata common denominator tadi, kita minta dijauhkan Allah semua perkara itu. Cuma proses itu, bila kita sedar cabaran alam internet itu sangat besar terhadap patriotisme. Cabaran alam internet itu sangat besar terhadap ciri-ciri perkara yang kita perlu tekankan atau kita perlu jaga seperti budaya itu semua kan. Jadi maknanya proses untuk menegakkan, untuk menyemarakkan perasaan patriotisme itu mestilah sama besarnya ataupun lebih besar daripada cabaran yang kita hadapi itu. Jadi inilah kita kena gerakkan kembali proses patriotisme itu seawal mungkin atau sekukuh mungkin atau sekuat mungkin gelombang patriotisme itu. Yang kita cadangkan dalam polisi-polisi pendidikan, dalam aktiviti-aktiviti perkauman ke semua tu, kita semarakkan lagi melalui aktiviti-aktiviti itu. Ya. Saya nak tanya pandangan Prof dan juga saudara Wan Faisal mengenai satu frasa yang mengatakan mengisi lompang pasca kemerdekaan itu adalah lebih sukar dan juga sama sukarnya dalam menuntut kemerdekaan negara. Prof bersetuju ataupun pandangan Prof? Saya sangat setuju, sebabnya masalah-masalah yang kita kumpulkan tadi semasa perbincangan itu menunjukkan bahawa menjaga kemerdekaan ini bukan sesuatu yang mudah, sebab kita tidak pernah hilang darah, kita tidak pernah hilang air mata ketika itu. Jadi kita tidak jiwai dan kita tidak rasai. Ya. Jadinya kemerdekaan yang kita capai itu tanpa darah dan air mata kita, darah dan air mata orang lain. Jadi kita tidak sangat terasa dan terungkap atau mengucapkan kesyukuran atas kemerdekaan itu. Kalau kita mengucapkan pun mungkin tidaklah sedalam mana orang yang terkesan itu. Jadinya sesuatu yang kemerdekaan yang kita jaga ini ialah kemerdekaan yang belum terjamin akan kekal. Ya? Kalau dahulu kita di bawah penjajahan atau pemerintahan asing, kalau kita tidak merdeka pun sekurangnya tidak mengapa. Tapi sekarang kita sudah dapat kemerdekaan. Tapi menjaga kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan kalau payahnya jerit perih untuk mendapatkan kemerdekaan itu, menjaga kemerdekaan ini lagi payah daripada peristiwa dahulu tu. Saya nak tahu pandangan perspektif saudara Wan Faisal pula, yang tadi aspek common denominator tu. Kita tak ada, dulu kita ada musuh yang satu dan agenda yang satu untuk memerdekakan negara, tapi sekarang kita dah aman. Jadi apa yang menjadi agenda kita yang satu, that unifying factor, faktor yang menyatukan kita semua, mungkin kita tak ada. Apakah itu satu bentuk cabaran baru untuk kita? Ya, Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang sebenarnya agak bebas daripada state ideologi. Yang kita tidak melanggani sebarang ideologi seperti komunisme atau Marxis untuk merangka rencana perjalanan naratif pentadbiran negara. Itu satu perkara yang saya rasa bonus dan juga yang memudahkan lagi kerja kita sebenarnya dalam merangka satu naratif baru, jalan cerita baru untuk kita mengikat bangsa-bangsa lain dan anak-anak muda ke arah patriotisme terhadap negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami bahawasanya Malaysia ini, walaupun kita negara yang kecil, kita berada dalam satu masyarakat yang luas juga. Kita sebagai rumpun Melayu. Malaysia being part of Malay Archipelago, dan juga Malaysia juga sebagai anggota OIC, dan Malaysia juga anggota kepada UN. Jadi walaupun kita sebagai negara bangsa yang kecil dan tiada relatively kita aman selama 57 tahun, kita masih lagi sebahagian daripada masyarakat dunia. Apa-apa isu yang melibatkan isu global, isu perdagangan, isu politik, geopolitik yang berlaku, contohnya sekarang ni ada ketegangan antara Amerika dan China dan Rusia, kita di tengah-tengah sebenarnya, di tengah-tengah
ketegangan ini kerana kita berada di satu laluan perdagangan yang cukup strategik, Strait of Malacca. Jadi hal-hal sebegini walaupun tidak melibatkan rakyat Malaysia secara langsung, tapi sekurang-kurangnya kita boleh menyedarkan rakyat kita bahawasanya kita ada peranan penting dalam mengaturcarakan keamanan rantau ini. Tahun depan Malaysia diberi tugas yang digaraskan sebagai tuan rumah kepada ASEAN, Chairmanship of ASEAN. Perdana Menteri kita akan mewakili negara kita di peringkat ASEAN. Jadi ini satu peluang terbaik untuk menunjukkan bahawasanya Malaysia walaupun kecil, walaupun kita masih muda, tapi kita punya wawasan, kita punya visi untuk rantau kita. Jadi ini saya rasa satu cara untuk kita meningkatkan patriotisme di kalangan anak muda dan juga bangsa-bangsa lain, iaitu membesarkan cakupan patriotisme itu bukan sekadar negara tapi tanah air yang merangkumi rumpun-rumpun bangsa yang sama dengan kita yang ada di Tanah Melayu dan juga di benua besar China dan India. We are part of great civilization. Itu yang saya ingin lihat dalam naratif baru patriotisme negara Malaysia. Terlalu besar mencakupi cakupan yang nak dicapai. Prof sendiri bagaimana melihat apa yang diperkatakan oleh Wan Faisal itu? Sejauh mana idealnya apa yang dicanangkan itu sendiri? Sebenarnya bagi saya kita telah mencapai banyak perkara di peringkat dunia. Jadi kenapa Malaysia yang kecil ini menjadi target seluruh dunia? Kita memimpin OIC. Ya, kita sudah mencapai itu dan kenapa kita tidak merasai kebanggaan? Penglibatan Malaysia dengan United Nations itu bukan lagi rahsia. Kita dari Kongo dulu lagi kan. Pencapaian kita, kenapa kita tidak fikir bahawa kita sudah sebenarnya telah melibatkan negara kita di peringkat dunia dengan begitu terselah sekali. Dengan begitu terselah, Malaysia adalah sebuah negara yang begitu terkenal. Dalam konteks orang-orang Islam, contohnya tabung haji pergi ke Mekah. Kita adalah sebuah negara, satu-satu negara yang mempunyai konsep begitu. Dan konsep tabung haji itu maknanya kita sudah terkenal di dunia. Kenapa kita di Malaysia ini masih memandang rendah kepada negara kita? Dan sebenarnya kalau kita pergi merata-rata dunia, jarang sekali orang tidak mengenali Malaysia. Kan? Jadi kita sudah mempunyai pencapaian yang sangat tinggi di peringkat antarabangsa. Di antara negara-negara Islam, Malaysia adalah negara yang saya boleh katakan yang terbaik. Sebab contoh dalam bidang saya perundangan, kita mendapat respon bahkan daripada Arab Saudi datang belajar apa yang berlaku mengenai undang-undang syariah di Malaysia. Kita sudah menjadi satu hub. Satu hub untuk negara di dunia ini melihat kepada kita. Jadi inilah yang kita perlu suburkan kepada masyarakat, kepada khalayak dari kecil sampai ke dewasa tentang pencapaian-pencapaian ini dan juga sumbangan dan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa. Baik. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita akan bercakap tentang cabaran-cabaran untuk anak-anak muda zaman sekarang dalam menghayati semangat patriotisme. Jangan ke mana-mana, soal jawab akan kembali selepas ini. Kemerdekaan yang ke-57 kepada semua rakyat Malaysia. Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Saya kita berjumpa lagi minggu depan dalam hormat dan juga selamat malam. Assalamualaikum.
Bertemu kembali dalam soal jawab dan terus saja bersama dengan saudara Wan Faisal. Kita tengok generasi muda ini ataupun idealisme generasi muda ini lebih berkisar mengenai konsep universal di mana penjajahan era baru, alam cybernya dan sebagainya, dan juga wujud sebenarnya penentangan secara vokal dan juga dari segi orang kata macam demonstrasi dan juga sebagainya. Itu memang perlu wujud dalam kita nak memberikan sesuatu impak kepada pentadbiran negara dan sebagainya. Tapi sejauh mana ia memberi kesan terhadap patriotisme itu sendiri? Kalau kita asyik nak berdemonstrasi, ikut negara-negara luar, jadi bagaimana? Ya, saya dalam hal berkenaan dengan menjaga kestabilan negara, saya tak dapat tidak untuk mensarankan agar rakyat Malaysia kembali kepada agama masing-masing. Kerana di situlah tunjang akhlakiah kita. Our morality guiding post yang saya rasa boleh memandu dalam kita memahami dan mengurus konflik yang ada dalam masyarakat kita. Bila mana berlaku perbezaan politik, perbezaan pandangan tentang naratif sejarah kita, tentang perkongsian kek ekonomi, hal-hal sebegini kalau kita fahami melalui kacamata agama dan budaya yang orang timur, saya rasa ini akan lebih teratur, boleh diuruskan dengan lebih baik, dan anak muda akan lebih faham, kenapa kita mengamalkan dasar sebegini, kenapa perlu berkongsi, kenapa ada hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Hal-hal sebegini kalau kita tidak terangkan menggunakan asas agama, saya rasa agak sukar untuk anak muda menerima dengan hati yang terbuka. Kerana mereka ingin justification daripada kerajaan, daripada orang-orang berautoriti, daripada golongan sarjana, dan golongan ulama, ustaz dan sebagainya, agar mereka tahu, bahawasanya apa yang ada di negara kita sudah baik sebenarnya. Kalau ada pun kekurangan-kekurangan yang timbul, ini perlu dibaiki dengan cara yang betul. Kita bukan boleh main redah saja mengikut budaya barat contohnya yang kerap kali bila mana demonstrasi menggunakan falsafah atau ideologi anarkis. Memang tidak dinafikan perlu dan boleh kita menunjuk perasaan, membantah sesuatu isu, tapi perlu dia lakukan dengan tertib mengikut lunas-lunas perundangan negara kita. Kerana kita harus ingat di sebalik kekacauan yang ada yang di negara kita ini, ada tangan-tangan asing yang boleh bertindak menguncak-kacikan dengan lebih teruk daripada apa yang ada. Contoh terbaik di Ukraine. Di Georgia, kita ada apa diistilahkan sebagai color revolution, yang mana penggerak-penggerak utamanya adalah anak-anak muda yang kehausan kefahaman dan kehausan panduan yang tepat. Jadi bila mana nafsu amarah dijadikan modal untuk melancarkan kempen-kempen untuk menjatuhkan kerajaan secara haram, maka itu yang kita dapat lihat, pergolakan yang berterusan sehingga berlaku civil war di Balkan sana, di Georgia, di Ukraine yang tak sudah-sudah. Semua ini ada tangan-tangan asing yang mendanainya. Nah, anak muda yang tidak ada pekerjaan yang tetap, yang tidak memahami sejarah dengan betul, yang gagal memahami akidah agamanya dengan betul, akan terjerabak ke dalam kancah sebegini. Jadi Prof, macam mana Prof? Macam kita tengok di Facebook ni sejak akhir-akhir ni macam-macam jenis posting yang diletakkan di Facebook, bordering immorality, macam pengantin yang separuh bogil tu macam mana Prof, dari segi undang-undang tidakkah ada sesuatu yang boleh dilakukan? Dan macam saudara Wan Faisal cakap tadi, bagaimana benda ini harus dibalikkan kepada universal good values of semua agama? Macam mana kita boleh nak bawa balik remaja ataupun generasi muda ni untuk faham konsep itu? Saya setuju, sebab tiada agama yang mengajar kita untuk melakukan perkara yang tidak baik. Tiada agama yang mengajar kita untuk rebel terhadap negara atau memerangi negara. Tidak ada agama. Semua agama mengajar kita untuk kembali menyayangi, taat setia kepada negara. Jadinya dalam perkembangan semasa, yang penting ialah jati diri dan akhlak yang baik. Jati diri dan akhlak yang baik. Jati diri di sini contoh, orang Malaysia mempunyai budaya yang sangat lembut, sangat baik. Tidak kira bangsa. Bangsa yang dominan kita ialah Melayu, Cina dan India. Kita bernasib baik kerana mempunyai Melayu, Cina dan India. Bukan bangsa-bangsa lain. Sebab ketiga-tiga bangsa ini adalah bangsa yang bertamadun. Tamadun di sana, tamadun di negara Cina sudah lama terkenal. Mereka adalah bangsa yang bertamadun. Jadi bangsa yang bertamadun ini mempunyai nilai-nilai, ciri-ciri dan budaya-budaya yang baik. Kalau tidak, mereka tidak boleh bertamadun.
tidak dikatakan bangsa bertamadun. Jadi, kita orang Malaysia mempunyai budaya itu, tidak kira bangsa, tidak kira agama, dan keseluruhan agama itu adalah agama yang mengajar kita ke arah kebaikan. Jadinya di sini, apa yang tidak ada sekarang dalam kita menghadapi gelombang ni, ialah jati diri, kurang jati diri, yang tidak mengenali, yang tidak mahu kembali kepada budaya kita, tidak mahu kembali kepada agama kita. Jadi di sini ilmu itu penting, kita sebut dari awal, dan sekarang kita berbincang sama ada kita memerlukan perundangan ataupun tidak. Bila mana seseorang tu tak punya jati diri, jadi undang-undang kena main Jawapan peranan. saya ya. Nozi, Saiful. Jawapan saya ya, kita memerlukan undang-undang. Sebab ilmu dan undang-undang datang beriring. Kalau dalam Islam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Al-amru, kita bagilah pendekatan keilmuan semua tu, dan mesti ada bila sampai satu border yang sepatutnya kita tidak langgar dan telah melanggar border itu, maka an-nahyu anil munkar. Benda itu kita tidak boleh biarkan ia berlaku dan memerlukan perundangan. Sebab itu dalam konteks agama Islam, kita ada juga sampai ke satu tahap kita perlu menghukum. Jadi setelah kita tidak ada jati diri, budaya yang telah dilanggar semua tu, kita memerlukan satu hukuman. Sebab itulah undang-undang kita sudah ada. Cuma dari segi pelaksanaan yang kita perlu fikir dan kita perlu lebih tegas. Satu lagi kita bercakap mengenai generasi muda ni, ada dua perkara. Satu, mereka mahu didengar. Satu lagi, kita orang yang lebih tua ini mahu juga mereka mendengar. Kita baca juga dalam penulisan falsafah kan, apabila seorang muda itu menyatakan ini adalah perkara moden, maka orang tua itu harus berhati-hati. Adakah moden itu moden yang tepat atau moden yang sesat? Jadi orang tua hendaklah menilai, jadi orang muda juga harus mendengar. Jika mahu mereka mahu didengar, mereka juga harus mendengar. Ya, jadi it takes two to tango. Jadi barulah kita boleh mempunyai balance, keseimbangan antara masyarakat muda dan masyarakat dewasa, orang yang dipimpin dan orang yang memimpin. Faizal, orang muda macam mana? Ya, memang saya perakui saranan dan nasihat Prof. Syamrul Rahayu. Generation gap ini memang wujud di kalangan kami antara generasi Y dan generasi yang sebelumnya, dan saya memang tak dapat nafikan bahawasanya memang harus anak-anak muda kita diberi ruang untuk difahami dan juga memahami orang yang lebih tua, kerana mereka punya hikmah yang orang muda tidak ada. Kita ada semangat yang kuat tapi hikmah tu kurang. Jadi kadang-kadang itu yang terlajak sedikit dalam bertindak. Dan saya nak tanyakan satu soalan, di mana dalam Islam sendiri, yang muda, Nabi kata yang muda perlu menghormati yang tua dan yang tua juga perlu menghormati yang muda, dalam arti kata lain pandangan dan sebagainya. Anda rasa itu berlaku tak di Malaysia? Saya rasa berlaku to certain extent. Dan maknanya kita masih lagi mengekalkan budaya ataupun kefahaman ini dalam masyarakat kita. Walaupun mungkin sudah lihat bibit di mana youth rebellion itu mungkin sudah menampak bibitnya, tapi selagi mana saya rasa agama itu masih kekal dan mekar dalam masyarakat, nilai itu akan sentiasa menjadi pegangan anak muda dan juga orang yang lebih tua. Ya, betul. Tapi secara yang ideal tu tak selalunya berlaku lah. Kadang-kadang ada yang berpegang pada agama tapi mungkin dia terasa dia lebih agamanya daripada orang lain. Dan Prof, berbalik kepada Prof selaku orang atau individu yang pakar dalam undang-undang. Saya faham undang-undang itu bersifat mendidik, tetapi dalam erti kata lain untuk membentuk semangat patriotisme itu sendiri, apakah dasar-dasar baru perlu dibentuk juga, ataupun undang-undang lain juga perlu dibentuk dalam memastikan golongan muda dan juga masyarakat ini lebih ada semangat patriotisme itu sendiri? Dasar dan perundangan, dua perkara. Tadi di awal kita berbincang mengenai polisi berkaitan dengan pendidikan dan menyemarakkan perasaan patriotisme. Itu semuanya mengenai dasar. Dan perundangan ini yang kita sebut tadi yang datang kemudiannya setelah kita telah mempunyai dasar yang jelas dan pemahaman yang jelas tentang patriotisme itu. Dan saya, walaupun saya tidak begitu percaya kepada perundangan untuk menjaga patriotisme, tetapi ia adalah satu keperluan dan ia adalah satu mekanisme. Contoh kita, patriotisme dalam sistem yang kita amalkan ini, Saudara Faizal sebut banyak kali mengenai institusi raja. Yang penting juga institusi
demokrasi berparlimen. Dan contoh yang terbaru, kita telah buat pindaan kepada kanun keseksaan bahawa demokrasi berparlimen itu apa juga yang mencabar demokrasi parlimen itu adalah satu kesalahan. Dari segi akta hasutan juga, itu juga kan juga jati diri, sebab apa yang ada dalam akta hasutan itu menghormati institusi raja, menghormati institusi kehakiman, menghormati institusi negeri-negeri. Itu juga adalah perkara-perkara yang boleh mengekang daripada berlakunya robekan terhadap patriotisme kita itu. Jadi kita memerlukan perundangan. Itu amat jelas sekali. Kesetiaan kepada raja dan negara, perkara dalam kanun keseksaan itu ada. Jadinya apa yang kita ada sekarang ini, akta hasutan itu kita kekalkan supaya kita tidak meroboh rumah pusaka seperti mana telah terobohnya akta keselamatan dalam negeri. Jadi kita tidak mahu rumah pusaka yang kita ada itu kita robohkan dan kemudiannya kita akan berdepan dengan masalah-masalah yang kita tidak boleh selesaikan. Saudara Wan Faisal, apa yang Prof cakapkan tadi itu semuanya undang-undang dan akta yang berbentuk punitif, berbentuk menghukum ya kalau sekiranya berlaku di luar daripada apa yang tadi perkatakan. Bagaimana pula dari aspek satu dasar yang mengajak? Adakah ini boleh kita lakukan, dan apabila kita mengajak, jadi bermakna adakah itu bermakna kalau anda nak ikut boleh, tapi tak nak ikut jadi tak apa. Jadi kalau ia tak bersifat paksaan, adakah ia boleh berlaku? Tapi pada masa yang sama kita tahu anak muda tak suka dipaksa. Macam mana saudara fikirkan? Ya, sebab itu saya terangkan tadi, antara keperluan yang harus kerajaan fikirkan dan juga masyarakat sama-sama fikirkan ialah perlunya ada satu naratif yang segar, yang berpaksikan sejarah negara ini yang asal. Jadi di sini saya rasa saya perlu ingin mengusulkan kepada kerajaan bahawa kita perlu revive balik, kita perlu hidupkan semula dasar kebudayaan kebangsaan yang telah diputuskan tahun awal 70-an, iaitu berkenaan dengan berteraskan dasar atau budaya di negara kita hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal di negara ini. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai boleh diterima masuk, dan Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Tiga elemen ini tidak bersifat punitif, tapi lebih bersifat terbuka dan mengajak masyarakat umum, para sarjana, para pemimpin politik untuk memikirkan naratif apa yang kita nak ambil daripada ketiga-tiga unsur ini. Tidak bermakna kita menolak sebarang elemen-elemen budaya yang baik daripada Barat maupun Timur, selagi mana ia sesuai dan secocok dengan agama, budaya kita. Saya rasa itu terbuka dan ianya boleh jadi satu social fabric yang baru untuk mengikat anak muda, untuk mengikat masyarakat bangsa-bangsa lain dan juga bangsa Melayu, orang Islam di negara ini, untuk sama-sama hidup satu keadaan yang kita, saya percaya wujud di Malaysia, itu muhibbah. Kita tidak sangat berpegang pada yang kita istilahkan sebagai toleransi. That is a very shallow way of saying macam mana kita berhidup dengan aman selama hari ini. Tapi yang ada di Malaysia pada hari ini ialah muhibbah. Satu sifat muhibbah yang mana telah dipersetujui, difahami oleh forefathers yang mewujudkan Malaysia, MCA, MIC dan UMNO dahulu. Jadi saya rasa ini harus dilacakkan kembali melalui dasar kebudayaan kebangsaan telah diputuskan secara ilmiah oleh para sarjana yang berwibawa, bahawasanya Malaysia ada satu dasar yang inklusif, yang tidak bersifat punitif, yang boleh mengajak mana-mana warga Malaysia yang mempunyai wawasan yang tinggi, yang ilmu yang tinggi untuk sama-sama menyumbang kepada naratif baru yang bersifat dasar kebudayaan kebangsaan yang telah diputuskan itu. Jadi dari segi sifat syukur dan keinsafan, bagaimana kita nak terapkan ini bagi mewujudkan satu penghayatan kemerdekaan yang lebih bermakna, Prof? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang tenaga pendidik, apa yang Prof rasakan yang kita perlukan? Saya fikir sepanjang program ni kita bercakap perkara itulah. Maknanya yang kita nak katakan bagaimana kita, apakah dan bagaimanakah kita melaksanakan proses patriotisme itu. Sebagai seorang ibu, sebimangnya bercakap mengenai negara itu, saya fikir anak-anak saya pun sudah penat mendengar saya bercakap. Dan belajarlah demi negara, belajarlah untuk menyumbang kepada agama, ya. Teruskan. Jadi itulah juga sebenarnya di peringkat sekolah, di peringkat universiti, saya sebagai pensyarah itu selalu mendidik bagaimana kita perlu menjaga dan taat setia kepada negara, menghayati semua perkara yang memberi manfaat kepada kita demi kebaikan negara. Jadi sekarang
mendidik individu untuk menyayangi negara dan mendidik ahli masyarakat keseluruhannya menyayangi negara dan juga mendidik pemimpin untuk menepati apa benda yang perlu yang kita lakukan untuk meningkatkan patriotisme. Jadi setiap golongan masyarakat, setiap lapisan sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai penceramah, itu adalah tugas untuk saya menyuburkan semangat patriotisme. InsyaAllah dengan usaha-usaha yang kita ada dari segi menjaga mengekalkan budaya, mengekalkan tradisi bangsa dan melalui proses kurikulum dan juga co-kurikulum di sekolah-sekolah, menerusi ceramah-ceramah di luar aktiviti-aktiviti yang Saudara Faizal sebutkan tadi. Saya fikir kita hanya memerlukan masa yang sedikit untuk memupuk semangat patriotisme kerana masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang bijak. Anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang bijak. Jadi kita tidak perlu memikirkan budaya mana yang kita perlu terima. Kita sudah ada di tanah Melayu ini. Itu dia tadi. Penjelasan yang begitu konkret sekali. Dan komprehensif mengenai penghayatan kemerdekaan dan patriotisme. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Syarak, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, serta Saudara Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, terima kasih, Fellow Putra Business School. Apapun bagi pihak kru penerbitan, kami ingin mengambil kesempatan ini, Nozia, untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-57 kepada semua rakyat Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cinta. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Dalam hormat dan juga selamat malam. Assalamualaikum.